Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar dan selamat hari Khamis. Selamat hari Khamis, selamat petang Khamis kepada semua ibu bapa di rumah. Apa khabar hari ini? Adakah segala urusan berjalan dengan lancar? Alright, jika anda nak komen ke, nak say hi ke dekat saya, just tinggalkan komen kan, supaya saya boleh tahu anda juga menonton. Alright. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Saya Bonda B, Iman Kindi Enrichment Center. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu yang sibuk, ibu bapa yang sibuk, yang risau, yang stres, anak-anak masih belum boleh membaca walaupun dah nak masuk sekolah rendah, dengan membantu mendidik anak-anak anda membaca dengan baik seawal umur 4 tahun. Iman Kindi Enrichment Center, Nurturing Future Leaders. Alright. Okay, Alhamdulillah dapat lagi kita bersiaran pada hari ini, kita dapat berkongsi lagi insya-Allah pada hari ini dengan pelbagai topik yang insya-Allah boleh mengingatkan kita berkenaan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa, sebagai tenaga pengajar kan. I think it's always good untuk remind each other walaupun kita dah tahu, tapi kita sebenarnya perlukan peringatan, perlukan orang-orang yang nak remind kita, ingatkan kita tentang kita punya tanggungjawab, apa yang kita perlu buat, apa yang patut kita lakukan. Alright. So it's always good untuk ada orang yang untuk kita dengar kata-kata yang baik, untuk kita dengar kata-kata yang boleh tingkatkan motivasi kita. Alright. Sebab saya percaya sebab kita buat sempena kempen yang kita jalankan sekarang ni, iaitu kempen Ibu Bapa Hebat Anak Smart ni, kita yakin waktu PKP ni ibu bapa menghadapi pelbagai cabaran di rumah kan, terpaksa work from home, dengan jaga anak-anak lagi, nak masak lagi, uruskan rumah lagi, especially untuk ibu-ibu yang bekerja kan. Ada cabarannya, dan mungkin ada ibu bapa yang struggle kan, menghadapi situasi-situasi yang mencabar dalam menguruskan anak-anak dan rumah tangga. Jadi saya especially kami faham akan cabaran yang berlaku kan. So insya-Allah kita cuba untuk motivate each other kan. Kita cuba untuk berikan peringatan, berikan semangat, mungkin kalau ada sedikit sebanyak kita boleh bantu dari segi kita berkongsi kata-kata yang baik mungkin kan. So harapnya dapatlah kami di sini berkongsi pahalanya sedikit sebanyak kan, insya-Allah. Jadi bantu saya untuk kongsikan, tekan button share kat bawah tu. Jika anda rasa perkongsian kami ini bermanfaat, bantu saya untuk kongsikan, tekan button share dan kongsikan kepada 5 grup, kepada 10 grup. Tag kawan-kawan, feel free untuk tag kawan-kawan dekat komen, agar mungkin ramai yang boleh mendapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini, insya-Allah. Alright. Jadi hari ni setiap hari insya-Allah saya nak kongsikan kita punya kegembiraan. Kami ada banyak kegembiraan di Iman Kindi, kan. Khususnya di Puncak Alam ini, kita ada banyak kegembiraan yang kita nak celebrate together. Kita nak raikan bersama. Apakah itu? Iaitu kegembiraan melihat anak-anak didik sudah boleh membaca dengan baik. Masya-Allah, alhamdulillah. Tabarakallah. Anak-anak didik boleh menulis dengan baik. Maksudnya ada progress, ada improvement walaupun di musim PKP ini. Kan PKP dah berlangsung selama setahun, kan, tapi itulah kita berhadapan dengan situasi sekolah tutup buka. Tapi masya-Allah, alhamdulillah, anak-anak di Iman Kindi masih boleh progress dengan sangat baik. Tahniah kepada
para guru dan para ibu bapa, anak-anak juga yang sama-sama berusaha untuk membantu anak-anak ini dalam pendidikan, dalam pelajaran mereka. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi hari ni saya nak kongsikan siapa pula yang kita nak kongsikan. Jom kita tengok video ini. Video ini dikongsikan oleh Mama Aish, Aish Nadim. Alright. Aish Nadim ni berumur 5 tahun baru sahaja 5 tahun tahun ini. Aish ni dah lama dah masuk kat tadika kita, daripada umur 3 tahun lagi. Masya Allah. Alhamdulillah, maksudnya anak ini berkembang dengan sangat baik, belajar dengan baik, Alhamdulillah. Jadi sekarang kita dapat lihat progres. Jom kita tengok macam mana Aish membaca. Kawan, nama saya Aish Nadim. Umur saya 5 tahun. Jom dengar Aish membaca. Haji Zamri ada kebun di hulu yang di kebun Haji Zamri ada rambutan dan durian. Haji Zamri juga ada menanam 4 jam di kebunnya. Hari Haji Zamri menyiram sayur dan ayamnya. Haji Zamri juga ada punya ayam. Titik. Ayam. Haji Zamri juga ada kolam ikan. Kolam ikan. Di dalam kolam ikan, Haji Zamri ada ikan lalam. Bang aruan dan tilapia. Haji Zamri menyukai akan kolam ikannya itu. Tahniah Aish Nadim. Tahniah juga kepada mamanya. Mamanya sangat supportif, sangat mengambil berat akan hal ehwal Aish di sekolah. Tahniah dan terima kasih kerana berkongsi video ni dengan kita. Dan saya personally sangat-sangat happy lah dengan progres Aish. Masya Allah, sebab kita dah lama tengok progres Aish kat sekolah. Subhanallah, Alhamdulillah. Tahniah kepada guru Aish, kepada ibu bapa Aish dan Aish sendiri yang sangat committed untuk belajar. Alhamdulillah. Alright. Jadi sempena kempen Ibu Bapa Hebat Anak Smart, alright. Sempena kempen ini, kita sekarang ni sedang menjalankan kempen ini di mana kita akan adakan satu kelas percuma. Kelas ni percuma untuk anak-anak yang berumur 3 hingga 5 tahun. Ni sayang. No, sekejap. Sekejap.
Alright. So, untuk anak-anak berumur 3 hingga 5 tahun yang masih belum boleh membaca, kami sangat-sangat mengalu-alukan untuk sertai kita punya kelas membaca hari Sabtu ni, insya-Allah. Alright, kat komen ni kita dah letakkan linknya. Join kita punya Telegram dan dan buat pendaftaran di link tersebut. Alright. So cepat-cepat sebelum kita tutup penyertaan, cepat-cepat daftar. Alright, insya-Allah kita nak bantu anak anda untuk mula suka untuk membaca, kenal bunyi dan huruf. So ini adalah basic kelas kepada anak-anak yang belum boleh membaca 3 hingga 5 tahun. Alright. So bantu saya untuk sebarkan kepada rakan-rakan, jiran-jiran di Puncak Alam khususnya, untuk kami sumbangkan kita punya kepakaran kita ni untuk anak-anak di Puncak Alam khususnya. So jadi saya harap ramai dapat rebut peluang ni untuk bantu anak-anak kita. Alright. So join kelas ni, dan kita ada buat satu cabutan bertuah untuk sesiapa yang join kelas ni dan join Telegram kita. Alright. Jadi bantu saya untuk sebarkan, alright, supaya lebih ramai dapat manfaatnya, insya-Allah. Alright. Jadi saya nak share untuk hari ini, topik hari ini apa dia? Hari ini punya topik iaitu ini dia. Alright. Ini dia. Alright. So semalam kita dah go through apakah itu lawnmower parenting. Alright. Term lawnmower parenting ni sebenarnya baru wujud dalam few years back je, dalam 2 tahun lepas, 2-3 tahun lepas macam tu. So apakah itu lawnmower parenting? Sebenarnya lawnmower parenting ni, kita tahu lawnmower tu apa dia. Lawnmower tu ialah pemotong rumput. Jadi apa pula pemotong rumput parenting ni? Sebenarnya nak rujuk kepada parents yang dia act macam lawnmower lah. Macam lawnmower ni, dia sebenarnya dia tebas rumput, betul tak? Dia meng-clearkan laluan. So lawnmower parenting ni dia menebas segala halangan untuk anak dia. Dia tebaskan halangan untuk anak dia, dia clearkan laluan untuk anak dia, dia mudahkan jalan anak dia. Dia tak nak anak dia lalui cabaran ke apa-apa ke, kesusahan ke, semua dia tak nak. So dia nak protect anak dia nak bantu anak dia. Dan dia sangat-sangat sayang anak dia, of course. Alright. Siapakah yang tak sayang anak? Semua sayang anak kan? Tapi ada juga tak sayang anak kan? Tapi tapi nak kata kebiasaannya parents zaman kini mungkin kita memang sayang, tapi mungkin kita bertindak mungkin agak keterlaluan mungkin, sebab kita nak sayang tapi takut-takut kita berikan impak negatif kepada anak tu. Kan? Tapi itulah saya kata, sebenarnya tiada yang betul dan tiada yang salah. Setiap parents ni kita kenal anak-anak kita. So kita boleh je mix and match. Maksudnya taklah semestinya 100% lawnmower ni parenting ni salah. Mungkin kita boleh ambil dan kita boleh gunakan sikit. Right? So kita nak tengok kalau dilakukan keterlaluan lawnmower parenting ni, maksudnya kita sangat-sangat aggressively lawnmower parenting ni, kita behave macam lawnmower parenting itu keterlaluan kan, sangat-sangat. So mungkin apa yang akan berlaku kepada anak tu. Hari ni saya nak bincangkan pasal apa kesan dia kalau sangat-sangat keterlaluan menjadi menggunakan kaedah lawnmower parenting ni. Alright. So yang pertama ialah ini dia. Excuse me. So anak ni dia mungkin menghadapi kesukaran untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang mudah. Maksudnya bila dia membesar ni, parent ni dia buatkan semua kerja, homework pun buat contohnya. Ni saya kata macam keterlaluan lah ni. Tak apa, tak payah buat, mana homework, mak dia yang buat, contohlah. Apa dia soalan-soalan yang contohnya macam soalan-soalan yang teacher bagi dekat anak kan. Contohnya ada soalan kuis ke apa ke kan.
kita nak anak kita betul semua, contohnya kita pun bagi jawapan, ni jawapan dia tu, ni jawapan dia ni, tu jawapan tu, jawapan ni, contoh. Ataupun anak ni mungkin dah sekolah rendah ke, dah sampai umur berapa tahun, kita lah duk carikan buku sekolah dia, contoh kan. Maksudnya kita tak ajar anak ni untuk buat keputusan sendiri, untuk hadapi masalah dia sendiri kan. Semua ni kita tolong buatkan lah, sebab kita tak nak susah. Tak apa, mami buatkan, contoh. So akhirnya dia susah nak buat tugasan-tugasan yang mudah pun, simple je. Kan, contohnya apa? Contohnya kalau nak tanya orang, dia susah nak buat. Contohnya dia nak tanya arah, contohnya. Dia sukar pun nak buat. Senang je, tanya lah nak pergi mana, nak pergi tu macam mana. Tapi dia susah nak buat benda sebab dia tak biasa. So dia susah nak buat tugasan-tugasan yang mudah. Alright. Okay. So seterusnya ialah sekejap je. Okay, sekejap. Alright. Sekejap. Mama tengah buat live, lepas ni. Okay. Alright. Okay. So seterusnya ialah apa dia? So seterusnya ialah dia susah nak belajar daripada life experiences dia. Maksudnya kan dia membesar, dia hadapi challenges, so dia tak boleh belajar lah sebab dia tak hadapi kesusahan. Betul tak? Sebab sebenarnya cabaran itu, kesusahan itu sangat-sangat bagus untuk anak tu belajar menghadapi cara untuk hadapi perkara tu dalam hidup dia, so that bila dia besar, dia hadapi challenges, it won't be such a very satu perkara yang sangat-sangat besar untuk dia, kan. Jadi bila dia besar nanti, mudahlah dia untuk uruskan pelbagai masalah yang lain. Alright. Okay. So mungkin anak ni dia akan kurang apa seterusnya ialah dia mungkin akan kurang motivasi untuk berusaha. Alright. So bila sayang sekejap, tunggu. Alright. So bila anak ni dia dididik dengan semua parents dia buat. Sekejap ya. Ya Allah Tuhanku. Sabar sayang. Tunggu. Alright. Sedikit gangguan daripada alright. So jadi seterusnya apa dia efek yang mungkin berlaku? Maksudnya anak ni mungkin kurang motivasi. Maksudnya buat apa nak buat? Semuanya mak dia buat kan, parents dia buat kan. So dia nak belajar pun kurang. Dia nak berusaha pun kurang. Sebab semuanya macam tak perlu, mak dia ada. So kita tak nak dia develop that kind of mentality kan untuk anak-anak ni berusaha. So dia kurang motivasi dan kurang drive untuk berusaha. Alright. So apa lagi? Kita tengok apa lagi. Ini dia. So sukar juga untuk mereka ni, anak ni buat keputusan mudah. Simple decision. Keputusan mudah. Contohnya macam nak minum apa, nak makan apa, contoh, ataupun nak pakai baju apa. Semua tu adalah perkara-perkara yang perlu kita decide kan, perlu buat keputusan. So jadi anak ni tak diasuh, tak diajar untuk buat keputusan, jadi dia susah nak buat keputusan. Ini adalah efek kalau sangat-sangat terlalu agresif menggunakan kaedah lawnmower parenting ni tadi. Alright, sukar untuk buat keputusan dan juga ini dia. So as anak ni membesar, dia akan ada perlukan memegang tanggungjawab. Kan? Tanggungjawab apa-apa sahaja. Dia nak besar tu dia akan tanggungjawab untuk jaga barang dia, contoh. Tanggungjawab untuk buat certain task. Contoh kalau dia membesar, dia nak buat assignment, contoh buat kerja. So all those tanggungjawab ni, jika mereka ni tak dididik dengan responsibility untuk kena buat tanggungjawab, you kena buat sendiri, you kena belajar buat sendiri, you kena usaha. Jadi anak ni dia susah nak buat. Dan dia mungkin susah juga sebab dia takut jika hadapi kegagalan. Kalau fail macam mana? Kalau tak jadi macam mana? Dia mungkin kalau fail, kalau gagal, dia akan rasa sangat-sangat stres sampai dia akan jadi tak boleh berfikir sebab dia tak boleh handle stres tu mungkin. Tak pernah handle stres ke mungkin.
Jadi bahaya sebenarnya kalau kita terlalu overly buat lawnmower parenting ni. Itu dia akibat dia. Jadi it's actually bagus untuk kita bagi tanggungjawab untuk anak ni. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab untuk siapkan homework. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab untuk belajar. Kena belajar, kena usaha. Apa lagi? Kena cari baju contohnya, sediakan barang-barang untuk sekolah esok. So all those tanggungjawab ni sebenarnya sangat-sangat bagus untuk kita ajar anak-anak. Sebab saya suka dekat taska kita, taska Iman Kindi, kita pun ajar anak-anak ni untuk menguruskan diri mereka sejak taska lagi. Mereka dah boleh letak baju dekat beg kan, dah boleh ambil botol susu. So benda-benda tu sebenarnya sangat-sangat baguslah dididik sejak umur setahun 2 tahun pun dah boleh didik sebenarnya. Mereka diajar untuk independent kan, untuk berdikari. Alright. So mungkin kita boleh orang kata take note perkara-perkara ni dalam kita mendidik anak-anak. So mungkin kita boleh buka ruang dan peluang untuk anak ni cuba perkara-perkara ni, buat perkara-perkara ni, dan insya-Allah ia akan bantu anak-anak ni punya resilience, ketahanan dalam dia menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup dia, insya-Allah. Alright. So insya-Allah itu sahaja kesan yang saya nak kongsikan, saya nak bincangkan berkenaan lawnmower parenting ni kepada anak-anak. Alright. So bantu saya untuk kongsikan, sharekan, tagkan kawan-kawan jika anda rasa bermanfaat. Alright. So insya-Allah esok saya akan sambung topik ni lagi. Kita nak kongsikan adakah kita ni mungkin mengalami lawnmower parenting tadi. So kita nak tengok sama ada kita ni mungkin tergolong dalam golongan lawnmower parenting. Alright. Okay, so insya-Allah jumpa saya esok lagi pada waktu yang sama. Alright. Wallahu a'lam bishawab. Saya Bonda B, Iman Kindi, Nurturing Future Leaders. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sabar tak? Ini Saifah sabar, bagus.